所以我们看bab 8 daya dan gerakan di 185 页。Aktiviti 8.6 tujuan adalah untuk mengkaji hubungan antara momen daya dengan daya dan jarak tegak dari pangsi ke daya。所以就是讲说，我们从那个实力点跟那个转的点，它的之间的距离，我们要知道它的关系是什么。OK， bahan 它用的材料是 nut 和 screw。Radas 用的器具是 spana。Arahan， 第一， sediakan satu alat yang dipasang nut dan screw， 然后准备一样东西是他用 nut 跟 screw 来装的。第二， pegang spana pada kedudukan X seperti yang ditunjukkan pada ranjang 8.25 dan ketatkan nut itu. Kemudian pegang spana pada kedudukan Y seperti yang ditunjukkan pada ranjang 8.26 dan ketatkan nut itu. Kedudukan yang manakah memerlukan daya yang besar? Kedudukan yang manakah menghasilkan momen daya yang lebih besar? 所以现在还要知道的是，哪一个你需要更多的力去转它？哪一个呢？它产生的力更大？哪一个位置是在手握在 X 位置，还是 Y 位置比较大呢？所以你就知道这边是有它的帮系跟 daya 之间的距离，对吗？jarak。OK， 这个比较 Y 比较远嘛，所以你可以去做出结论。所以 momen daya akan bertambah sekiranya 什么情况下 momen daya 会增加 ？Magnitude daya bertambah， yaitu mengenakan daya yang lebih besar， 也就是讲说我们用更大的力去转它，它当然 momen daya 就大咯。还有一样就是刚才我们所讲的 jarak tegak dari pangsi ke daya bertambah， 所以就是讲说它的那个90度的那个距离从这个点到它施力的点，如果越远的话，它的力越大。所以是你看到人家为什么要绞那个东西，它需要这么长的枝干来去绞开它呢？肯定是它需要更大的力才能打开，所以它才需要这样子的距离。所以 Raja 8.27 menunjukkan spana yang digunakan untuk mengetatkan nut。所以我们 8.27 呢是用来弄紧那个 nut 的 spana。Raja 8.7a menunjukkan 10 Newton daya dikenakan pada jarak 0.2 meter。所以它用了 A 的呢是用了10 Newton， 然后它的距离呢是 0.2， 从那个转的点 dari titik putaran。Dalam Raja 8.27b daya yang sama dikenakan pada jarak 0.1 meter， 所以它一样是10 Newton， 可是它的距离变成 0.1 meter。所以pada Raja 8.27a momen daya adalah bersamaan dengan 10 Newton darab dengan 0.2 meter bersamaan dengan 2 Newton meter. Pada Raja 8.27b momen daya adalah bersamaan dengan 10 Newton darab dengan 0.1 meter bersamaan dengan 1 Newton meter。所以你看到你乘出来你算得到的 Newton meter momen daya 就是 Newton meter， 也就是 Newton 来乘以 meter， 所以它乘了只会越变越大，所以就是它的距离，它 daya 是一样的，连它的距离呢 0.2 跟 0.1 肯定是 0.2 比较大。Kesimpulannya, momen daya lebih besar dihasilkan apabila daya yang dikenakan pada jarak yang lebih jauh dari titik putaran。所以也就是momen daya 是在它处的力跟更远的距离，它才会更大。所以我们的 0.2 会比 0.1 的大。Perhatikan Raja 8.28， berat beban menghasilkan momen daya ikut arah jam。所以就是讲说，它跟这时钟的方向的话，它的产生的那个 momen daya。Daya yang dikenakan menghasilkan momen daya lawan arah jam untuk mengimbangkan papan itu dalam keadaan mengufuk。所以它要横着的平衡的话呢，它如果顺中使10牛顿的力，这样子它逆中也必须一样是使10牛顿的力，这样子它才能平衡。所以那个叫keadaan mengufuk， 就平衡着我们的秤左右那个它变成平平，
它上下的力都一样的意思。moment yang dihasilkan oleh daya adalah sama dengan moment yang dihasilkan oleh beban，所以我们用力推上去，跟它的上面的重量给它压下来，力是一样的。Oleh itu, hasil darab magnitude daya dengan jarak tegak daya dari fakrum adalah sama dengan hasil darab magnitude beban dengan jarak tegak beban dari fakrum。也就是讲说，我们使的力 Newton 乘 daya jarak daya meter 是等于 beban Newton 乘以 jarak beban。从中间那个点叫 fakrum。所以你看得到哦。Rumus di atas boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah harian yang berkaitan dengan tuas seperti berikut。所以我们如果有日常中我们有用到那种秤哦，我们就可以看到跷跷板啊这种 ，OK， 它就可以来算一样的 formula 来算。Contoh 1, Raja 8.29 menunjukkan 2 budak duduk di atas sebuah jongkang jongkit， 所以他们坐在跷跷板上。Apakah jarak佳音 dari fakrum？ 佳音从它边来是 D 嘛，对不对？可是我们现在知道 supaya jongkang jongkit itu diseimbangkan， 为了达到平衡，我们就用刚才的那个 formula， beban berdarat dengan jarak beban dari fakrum bersamaan dengan daya darat dengan jarak daya dari fakrum， 所以微轰就是那个 daya， 它把它压下来。可是韩妹妹可以平衡，韩妹妹坐的比较远，对吗？有看到吗？所以200牛顿乘以那个 d 的距离，再等于300牛顿乘以2米的距离，所以你就可以算到 d 是等于300牛顿乘以2米，再除以刚才那边的另外一边的除以200牛顿 ，d 就等于3米。所以佳韵 perlu duduk 3 meter dari fakrum， 所以佳韵呢，它必须从那个jongkang jongkit 那一个从 fakrum 中间那边开始算，它必须300米的距离，它才可以平衡，不然的话呢，它是会往上翘，对吗？所以contoh kedua, Raja 8.30 menunjukkan seorang lelaki cuba menggerakkan batu besar berjisim 100 km menggunakan sebiji batu kecil sebagai fakrum。所以他拿一个小粒的石头来作为 fakrum， 然后呢，石头就是属于它的 beban fulcrum。OK， 石头就是它的 beban。然后呢，现在它要压下去，那个就是它的 daya， 对吗？这样子它需要施多少力呢？从这边我们知道它的 beban 是100 km， 然后它的那个 batu besar 跟 batu kecil 是 0.5 meter。Jarak di antara lelaki itu, jarak di antara batu besar dan batu kecil ialah 0.5 meter dan jarak di antara lelaki itu dengan batu kecil adalah 2 meter。所以这边距离2 meter。Hitungkan magnitude daya yang perlu dikenakan oleh lelaki itu untuk menggerakkan batu besar。所以我们知道 beban 是100 kg， 我们要换成牛顿要乘以10。OK， 所以呢，我们知道是1000牛顿，因为我们是牛顿 meter 嘛，所以我们一定要用牛顿来算。1000牛顿乘以 0.5 哦，它的距离等于那个 daya 它施多少力？乘以2米的，所以你就可以算得到那个 daya 是等于1000牛顿乘以 0.5 米的 per 2米的是等于250牛顿。所以 tekanan 也就是压力啊。Anda telah mempelajari bahawa daya ialah tarikan atau tolakan yang dikenakan ke atas satu objek， 所以你已经学到了什么是 daya。daya 就是一种拉力或者是推力在某件物体上。Tetapi kadang-kala suatu kuantiti daya yang besar tidak dapat menolak atau menarik sesuatu objek yang kecil. Mengapa？ 为什么一些很大的力，可是没有办法推，或者是没有办法拉某样很小的物体呢？为什么？ Perhatikan gambar foto 8.11 di bawah。所以你看一下以下8.11图。Tekankan sebatang paku， tekan ke dalam sekeping papan。所以他把那个铁钉它压下去那个板里面。Tekankan sekeping duit siling ke dalam sekeping papan。你再把那个钱币要把它压进板里面，觉得不可能，对吗？所以 Anda dapat menekan sebatang paku tekan ke dalam sekeping papan。你可以把图钉压进去那个板里面，图钉可以啊。
是钱币, tetapi tidak dapat menekan sekeping duit siling ke dalam sekeping papan walaupun daya yang sama digunakan. 你一样10牛顿的力还是多少？一样的力哈，可是问题是你放，为什么不定我压得进去？钱币就不可以呢？ Tahukah anda mengapa? 为什么呢？知道吗？ Contoh-contoh di atas menunjukkan bahawa kesan suatu daya yang bertindak ke atas suatu permukaan bergantung kepada keluasan permukaan daya itu dikenakan， 所以跟它的表面积的是有关的。OK， 它施的力跟它的表面积是相关的。Daya yang bertindak ke atas suatu luas permukaan yang lebih kecil akan menghasilkan satu tekanan yang lebih besar。所以就是讲说，它的压力如果是它施力在一个比较小的表面积，它比较集中嘛，这样子它的压力会比较大。所以 sebaliknya daya yang sama bertindak ke atas suatu permukaan yang lebih besar akan menghasilkan satu tekanan yang lebih kecil。所以讲说，如果呢比较一样的力，你施在一个比较大的表面积的话，它会产生更小的压力。Tekanan ditaklukkan sebagai daya per unit luas permukaan， arah daya berseranjang dengan luas permukaan， 也就是90度的那个施力点，然后你往上这样压下来呢，它是根据你施的力，你要除以它的表面积，你就可以算到你总共你施了多少的压力，你就会算到其实你施在钱币上的压力非常小。Unit SI untuk tekanan ialah Pascal， 所以你压力呢，它的单位是 Pascal。你每次车要半风，你每次看那边是 Kilo Pascal， 对吗？所以你半风如果超过200、300会爆炸的哈。每一个我们还是半风是打170到210，我不懂对不对？你问坐车的人来看啊。OK， 1 Pascal bersamaan dengan 1 Newton per meter persegi。所以1 Pascal 的话，它是等于1 Nm N per M persegi。Mengapakah seekor gajah yang berjisim 5000 kg boleh berjalan tanpa tenggelam ke dalam tanah？ 你想哦，一个大象，哎呦，50公斤嘞，这么重，为什么它走路脚不会沉进去呢？它这么重嘞，肯定沉下去的嘛。可是没有哦。Hal ini disebabkan luas permukaan tapak kaki gajah sangat besar。所以你看大象的脚印可以，如果在它脚下，可能就被它踩死了。为什么大象可以踩死？因为它的表面积很大嘛，对不对？Maka tekanan yang dikenakan ke atas tanah adalah kurang， 所以它每一步走呢，它的表面积很大的时候，它施的力压力就会很小。Mari kita lakukan eksperimen 8.2 untuk mengkaji kesan luas permukaan terhadap tekanan yang dihasilkan oleh daya yang sama。你用一样的力，表面积它有带来怎么样的反应呢？就表面积会怎样影响它？Eksperimen 8.2 tujuan mengkaji hubungan luas permukaan dengan tekanan， 也就是表面积跟压力之间的关系。Penyataan masalah apakah kesan luas permukaan terhadap tekanan oleh tindakan daya yang sama。Hipotesis luas permukaan meningkat， tekanan berkurang， 所以它的表面积提升了，它的压力就减少了。Pemboleh ubah dimalarkan kuting性变数 blok logam yang berjisim sama， 所以它用的铁块呢都是一样重量的。Pemboleh ubah dimanipulasikan 操纵性变数 luas permukaan， 就是它的表面积都不一样的。Pemboleh ubah bergerak balas， 也就是我们要得到的结果。kedalaman lekuk， 它的弯凹进去是凹了多深啊 ？Blok logam dan plastisin， 所以 radas kaki retot dan pengapit pembaris meter dan tali。Prosedur sediakan 2 blok logam yang berjisim sama， 要有一样重量的哈。可是一个直着，一个是横着，看到吗？表面积就不一样了。Gantungkan 2 blok itu seperti dalam Raja 8.31， letakkan sekeping plastisin di bawah kedua-dua blok logam itu。把那个 plastisin 就是粘土来的，放在下面，粘土嘛，你一压下去它就会有印嘛，是不是？你每次在弄那个模型，你不是都是用挤压的方式吗？所以我们很容易可以拿到我们要的结果。Lepaskan blok logam P dan ukurkan kedalaman lekuk yang dihasilkan dengan pembaris。所以它们的高度都一样，然后放下来它们的力都一样的，所以它就这样放下来过后，我们就测量那个弯凹进去的深度。Ulang langkah 4 dengan blok logam Q， 然后再重复咯，用表面积比较大的。所以我们的keputusan我们记录在那个
这个jadual 里面blok logam PQ kedalaman lekuk yang dihasilkan dalam sentimeter. Kesimpulan adalah, adakah hipotesis diterima? Berikan alasan anda. 是的 diterima. 所以你就讲 luas permukaan yang lebih besar akan mendapat tekanan yang kurang berbanding dengan luas permukaan yang lebih kecil di bawah daya yang sama. So, soalan, apakah perubahan yang berlaku kepada kedalaman lekuk yang dihasilkan apabila luas permukaan tindakan daya bertambah? 所以你看它的深度，它的改变是有什么样的改变呢？如果它的 loss permukaan daya tindakan daya bertambah，它的表面积增加了过后，它的表面积增加，这样子它的力就变少了，对吗？tekanan压力就变少了，所以它的 lekuk 就会变浅，kedalaman kurang. Okey. Apabila hubung kait antara luas permukaan dengan tekanan, apakah hubung kait? 所以它们之间有什么关系呢？ luas permukaan, apabila luas permukaan lebih besar, tekanan kurang. Nyatakan inference yang boleh dibuat berdasarkan pemerhatian yang diperoleh. 你可以做出什么样的推断？ Definisi secara operasi tekanan. 所以 definisikan 你用那个 operasi tekanan, tekanan 是等于 N per M persegi, 对吗？也就是daya dibahagi dengan luas permukaan. Tekanan adalah daya dibahagi dengan luas permukaan. 因此它的 maka luas permukaan yang lebih besar akan mengurangkan tekanan. Aplikasi tekanan dalam kehidupan harian， 在我们日常中，压力我们可以怎样用压力呢？来做我们的日常我们要做的东西。Mengapa kepengan logam pada kasut berluncur nipis？ 为什么我们在溜冰的时候，那个溜冰的刀它这么薄呢？它为了减轻压力，这样我们人不会沉进冰里。不然的话，他们常常在那个冰湖上面溜冰。为什么他们可以这么做到？为什么他们可以这么轻盈，甚至可以在上面跳？就是因为他们把那个表面积变小了。然后呢 mengapa mata kapak nipis？ 为什么他要把那个斧头，它的那个前面变成尖尖的？sorry， 他是要把它变大，把它的表面积的那个表面积越小，它的tekanan越大。这样子它才可以在冰上面站。如果它的太小的话，等于是在冰上面，它会滑倒。它如果大的话，它可以挂，就是讲过，它可以在那个冰上面滑一道它自己的轨道，然后它等于是走在轨道上撑着它，就可以站着。然后斧头也是一样，它如果尖的话，它可以完全进入进去它的lekuk变成更弯，对吗？刚刚我们讲的做实验。所以它进去那个木材，它就可以真的是劈开那个木材，不然的话它是很钝的。然后我们看 C， mengapa traktor mempunyai daya yang besar dan lebar？ 因为那个 traktor 它不想沉入土里嘛，所以它的 daya 就比较宽哦，相较于我们普通的车。Apakah tujuan paku pada tapak kasut bola sepak？ 所以因为草地如果它下雨还是有水的时候，他们会滑倒的，所以他们需要下面加那个鞋钉，所以让他们可以插在那个土上面。Aktiviti 87, tujuan adalah membincangkan aplikasi tekanan dalam kehidupan harian. Arahan, jalankan aktiviti ini secara berkumpulan. Bincangkan aplikasi tekanan dalam kehidupan harian. Bentangkan hasil pembincangan kumpulan anda dengan menggunakan persembahan multimedia. 这个就是讲说日常生活中你还有看到什么样的，他们用压力来帮助我们达到我们要的目的。所以我们现在来看190页。Tekanan gas， 我们气体它的压力。Anda tentu pernah bermain dengan balon， 肯定有玩过气球。Tahukah Anda mengapakah balon boleh mengembang apabila ditiup？ 为什么气球我们在吹的时候它会膨胀呢？ Mengapakah balon itu menjadi kempis apabila udara dilepaskan daripada balon itu？ 为什么我们一放它里面的气出来，它就扁掉呢？所以你看到里面它其实有tekanan udara， 有空气的压力。
OK， 所以它的 bola mengembang， 它的球就膨胀。当它的 udara dilepaskan， 它的tekanan atmosfera 就是外面就有空气中的那些，因为我们不只是球里面有气嘛，空气中也是有氧气，对不对？还有空气，所以所谓的空气也是空气中它也是会有压力的，所以它就里面的压力不如外面的压力，外面的压力更大，所以它就把它压扁了。OK， 所以 balloon mengempis， 球就变扁扁了。所以 theory kinetic gas。所以其实气体它有一定的动力的原理的 menyatakan bahawa molekul-molekul udara sentiasa bergerak bebas dan berlanggar pada dinding bekasnya。所以就讲说气体它里面的那些粒子它就在那边移动，很自由的移动，然后它们就撞，一直在撞那个容器的壁。Kekerapan perlanggaran antara molekul udara pada dinding bekasnya akan menghasilkan daya yang menolak pada dinding bekas tersebut。所以你看它一直撞旁边，它就等于是给它推力，推那个容器的墙壁，就像推气球一般，所以它就会膨胀起来。Daya ini dikenali sebagai tekanan udara。所以这个力呢，我们称之为空气的压力。Mari kita jalankan aktiviti 8.8 untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan。所以我们要指出空气其实它会施出压力的。Aktiviti 8.8 tujuan menunjukkan udara mengenakan tekanan. Arahan isi sebiji gelas dengan air sehingga penuh. Tutup permukaan gelas tersebut dengan sekeping kad. Pegang kad dan terbalikkan gelas itu dengan cepat. Alihkan tangan dengan teliti, perhatikan sama ada air mengalir keluar dari gelas。所以你看你把一杯水你装得满满的，完全没有空隙啊。然后呢，你就上面放一张纸盖着。之后呢，你就握着那只纸，不要给它掉下来先。然后你把那个杯倒过来，很快的倒过来，不要慢吞吞给空气进去啊。然后你把手慢慢的移走，你就看一下那个水它会流出来吗？不会，为什么？因为纸板下面它有tekanan atmosfera，还有那个空气的压力，所以压着推着那个纸板，把它贴着那个杯。可是如果你这个角度不是90度，不是mengufuk，它会有问题啊，它会掉下来。Soalan mengapakah apabila tangan yang memegang kad dialihkan, air tidak mengalir keluar dari gelas? 我已经讲了，sebab ada tengah mempunyai tekanan atmosfera yang menolak kad. Mengapakah balon akan pecah jika dibiarkan di tengah panas? 为什么气球我拿去晒太阳它会爆炸？Adakah ini disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara？ 这是不是因为一些原因影响了里面的空气中的压力呢？ Mari kita lakukan aktiviti 8.9 untuk mengkaji faktor-faktor ini。所以我们去做8.9的活动来研究这一些原因吧。Aktiviti 8.9 tujuan adalah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan gas。所以是什么原因影响了那个空气的压力呢？我们有用的材料是 bahan air， 用水。Radas Tolo Bordon Bika 250 ml Penunu Bonsen Tungku kaki 3, kaki ritot dan pengapit, kasar dawai, blok kayu, termometer, tiup getah, pengacau, kelalang dasar bulat dan picagari. Okey, kita kena tahukan isi padu. A. Isi padu arahan. Sediakan radar seperti yang ditunjukkan dalam rajah 8.35。所以你看在8.135那边，你像这样子用它针筒啊，用那个塑料的那个管子，还有这一个是 Tolo Bordon， 还有这个是它的 ombor 是拿来推的咯，里面是 picagari 里面是空气来的，所以tolak ombor ke dalam picagari， 所以把这个推的东西推进去那一个针筒里面，所以你这样已经接在里面了嘛。Perhatikan perubahan pada bacaan Tolo Bordon， 所以你推进去过后呢，它就会有那个空气会进去。Tolak ombor ke tarik ombor keluar dari picagari， 然后你再拉出来，空气又再抽出来。Perhatikan perubahan pada bacaan Tolo Bordon， catatkan pemerhatian anda， 然后把你所看到观察到的东西记录下来。Soalan, apakah hubungan antara isi padu udara dengan tekanan udara di dalam picagari？ 所以你再回答这个问题，它们之间的关系是什么呢？之后我们在读的时候就会讲到这一点，所以我先不说。所以疏忽空气，不是疏忽温度。Arahan, sediakan radar seperti yang ditunjukkan dalam rajah 8.36
所以我们像8.36的图像这样子去把那些仪器摆下来，这是gelang-lang dasar bulat， 然后这个是tolok borsdon， 然后上面放一个 block kayu 把它垫高，因为我们的那个 tube getah 没有这么长，然后呢尽量是平行的比较好。thermometer 温度，air udara bika， 因为我们要测量温度对它的影响嘛，对不对？所以我们需要一个 thermometer。kaki retort 跟 pengapit， 这个是 kaki retort， 然后还有一个夹子。然后gelang-lang dasar bulat 这边是penunduk bosen， 要加热它，这边是kasar dawai 让它的温度平均，不然这个会爆裂 ，OK？ 这个bika 会爆裂，所以我们要有那个 kasar dawai。Panaskan air di dalam bika secara perlahan-lahan， 慢慢的加热。Perhatikan bacaan suhu pada thermometer dan tolok bordon， 所以 thermometer 你看它的温度，然后再注意这边两个一起记录下来，再带个 perhatian Anda。Apakah hubungan antara perubahan suhu dengan tekanan udara？ 所以你从那个你的所记录下来的东西，你就可以看得出它们之间的变化了，温度和空气中的压力的变化。所以 faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara 会影响到空气压力的呢，是有它的空间，也就是isi padu，OK， 然后还有它的suhu 温度。所以 isi padu apabila bekas tertutup dimampatkan， 把密完全封闭的东西，你把它挤压 isi padu ruang di dalam bekas dikurangkan， 这样子它里面的空间就变少了，对吗？Hal ini menyebabkan zara-zara udara berlanggar lebih kerap dengan dinding bekas dan tekanan udara di dalam bekas meningkat。因为它里面的空间变少，它里面的粒子还是一样多的，所以它们里面就更加靠近了，碰撞的几率变得更加频繁，所以它里面的压力呢，其实就变得更高了，所以随时会爆炸，就是这样 ，OK？ 所以你可以看得到它的压力从这边本来是2，这边变成9了。压了过后就变9。Suhu 温度 apabila suhu udara di dalam bekas tertutup bertambah， 当它那个我们封闭的一个容器，它里面的温度呢提升了时候呢 zara-zara udara bergerak dengan lebih cepat， 也一样哦，它里面的粒子得到了能量嘛，热能可以让它增加能量，所以它就移动得更快。Hal ini menyebabkan zara-zara udara melanggar dinding bekas dengan lebih gerak dengan daya yang lebih kuat， 所以它很有力了吗？小孩子有力会怎样？跑得更快，对不对？所以咯，粒子也是如此，它就会跑得更快，移动得更快，去撞那个容器的壁，然后也用更大的力，嘣嘣嘣这样子。Oleh itu tekanan udara di dalam bekas meningkat， 所以它那个容器里面的空气压力呢就变得提升了。所以 semakin rendah suhu semakin lambat gerakan zara-zara udara。所以他做出一个结论讲说，温度越低，空气的粒子移动得更慢。Semakin tinggi suhu, semakin cepat gerakan zara-zara udara。所以它的温度越高呢，它的空气的粒子移动得越快。Tekanan atmosfera， 刚才我们有讲到空气中的压力。当我们要把那个我们扁掉，没有人去压它，为什么它自己会扁掉呢？我们这个是因为我们其实有一种我们看不到的东西叫空气，这些空气其实它都有它的压力在的。还有它的力的，所以它有里面跟外面的如果有相差的时候，它就会里面的比较低的时候，它就会被压扁，因为都是比较大的力气会压，对吗 ？Apabila air di dalam sebuah kotak minuman disedot keluar， 当我们把一个包装水，像我们的菊花还是麦露啊这些，我们细了，它的那个纸盒就会扁掉，对吗 ？Kotak itu akan kemek。Apakah yang menyebabkan kotak itu kemek？ 是为什么它会扁掉呢？你有压吗？没有啊，我没有压，为什么会扁呢？它自己扁的哦，自己扁，这个并不能回答。Okay, apabila air di dalam kotak minuman disedot keluar， 当我们把水吸出来的时候 ruang di dalam kotak itu menjadi separuh vakum， 所以它里面呢一部分就变成半真空。Dan tekanan udara di dalamnya berkurang， 所以它里面的空气就变少了。它的压力也一样变少了，就是包装罐里面的那个空气压力少了。Maka tekanan udara yang lebih tinggi di luar akan menekan permukaan kotak dan menyebabkannya kemek。所以也就是我们的外面的压力
反而比里面的压力更多，所以外面的压力呢就压那个包装盒的表面，让造成它扁。Tekanan udara di dalam kotak ini disebut tekanan atmosfer。所以这个空气中外面空气中的压力呢，我们称之为空气压力。Tekanan atmosfera ini tekanan ialah tekanan yang dikenakan oleh atmosfera ke atas permukaan bumi dan semua jasad di bumi。所以这些我们讲是空气中的压力呢，是一种压力，是空气施在地球表面的。所有我们人其实都有被这些压力所压着，只是我们感受不到而已，太少了。OK, aplikasi konsep tekanan udara dalam kehidupan harian。所以我们在日常生活中，我们有使用这些空气中的压力的，可是我们也是有使用这些原理在做一些日常生活的一些操作的。Konsep tekanan udara membolehkan kita menggunakan pelbagai alatan untuk melakukan aktiviti harian dengan mudah。所以我们空气中的压力这一个理念呢，它让我们可以使用各种的仪器来完成我们的日常，简单的完成我们的日常生活。Mari kita kaji beberapa alatan yang berfungsi berdasarkan konsep tekanan udara dalam aktiviti 8.10。所以我们根据空气的压力，我们研究几个以这个压力来操作的物品或者是仪器。Aktiviti 8.10，所以8.10的活动里面呢 ，tujuan menunjukkan kewujudan tekanan atmosfera dalam alat harian。在我们日常生活中的那些东西，其实它都是有空气中的压力存在的。bahan， 还有用了这个实验里面有用到的东西是 air dan tebisan kertas， 用到水，还有一些纸张的碎片。radas pump sedut hemisfera magdibat penyedut minuman Bicagari, pembersih vakum, bika, gelas kaca, tiup getah, jubin dan besen。arahan basahkan bibir sebuah pump sedut dengan air。所以你先把这个泵厕所的泵拿去弄水先，把它的唇边全部都沾水。tekankan pump sedut di atas sekeping jubin， 把它压在一个瓷砖上面，就是我们的普通地上的那个瓷砖的地上压在上面。OK, supaya udara di dalam pump dikeluarkan。我们压的目的是要把里面的空气挤压出来。Cuba tarik pemegang pump sudut itu， 然后你试试看去拉。Dapatkah anda menanggalkan pump sudut daripada jubin？ 你有办法把它从瓷砖上面拖出来吗？做过的人就会知道，难哦，是不是 ？Bagaimanakah situasi ini dikaitkan dengan tekanan atmosfera？ 所以我们怎样跟空气中的压力来解释这个情况呢？